Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, milik siapakah balak ini? Berita sepenuhnya. Kalau tidak kerana media sosial, tidak ada siapa yang akan percaya dan yakin bahawa terdapat banjir balak di Pahang, khusus di Telemong Bentong. Kalau tidak kerana media sosial, tentu sahaja orang awam akan menelan bulat-bulat pengumuman Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP yang mengesahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan sama ada secara sah atau haram di dalam hutan simpan Lentang Bentong. Mungkin orang awam akan telan sahaja hujah kejadian itu berpunca daripada kepala air di lokasi terbabit yang dikatakan bermula di hutan simpan Lentang susulan hujan lebat berterusan selama 3 hari antara 16 hingga 18 Disember tahun lalu. Akan tetapi, mujur ada media sosial, maka rakyat berani bertanya terang-terangan. Mujur juga ada media sosial, maka video banjir balak itu dapat dikongsikan oleh rakyat seluruh negara. Mujur sungguh ada media sosial, maka kita semua dapat melihat bagaimana banjir lumpur telah menghanyutkan sama ribuan batang kayu di Pekan Karak Bentong Pahang. Gambar dan video yang direkam oleh orang awam atau diambil oleh wartawan tular beredaran. Balak yang mengapung dalam banjir lumpur ini mengakibatkan kehancuran ratusan buah rumah di beberapa buah kampung dan dikatakan meragut 10 nyawa. Ada kanak-kanak yang terkorban malah. Sungguh menyayat hati melihat beg mainan yang ditemukan terbenam dalam lumpur bersama sisa balak. Foto oleh Farizul Hafiz Awang untuk NSTP malah patut menjadi foto unggul tahun 2021. Terakam rupa longgokan ribuan kayu kayan serta aneka serpihan kayu hutan yang menghalang aliran sungai Telemong dan ikut menjadikan bencana banjir besar pada 18 Disember lepas satu malapetaka menakutkan. Adun Sabai, Kamace Dorai Rajo dilaporkan menggesa agar ada penerangan bagaimana ribuan serpihan kayu boleh berada di sungai itu. Pertanyaan beliau, soalan saya adalah dari mana kayu-kayu balak dan serpihan di dalam sungai Telemong ini datang? Bagaimana boleh ada di sini? Pihak berwajib perlu menyiasat dan menjelaskan kebenaran ini kepada rakyat. Amiduddin Yahya, pengerusi pembela, ikut bertanya, persoalannya dari manakah balak-balak ini datang? Syarikat pembelakangan manakah yang terlibat? Nampaknya ini bukan aktiviti balak biasa-biasa, tetapi pembalakan mega yang tidak sengaja terlondeh dek kuasa Allah yang Maha Kuasa ini. Yang paling penting, agensi manakah yang bertanggung jawab membiarkan atau lagi teruk membenarkan keburukan ini berlaku? 2 orang ahli akademik ada jawaban untuk Amiduddin Yahya. Mungkin beliau tidak akan suka akan jawabannya. Jadi rakyat baik apa fahaman politik pun inginkan jawaban. Rakyat yang mujur ada media sosial dan tidak lagi mudah dibohongi telah bertanya, milik siapakah balak ini? Seandainya Sudirman masih hidup, Sudir tentu menyanyikan lagu dengan lirik seperti di atas. Allahyarham Sudir pun orang Pahang. Saksi dan mangsa banjir balak ini dilaporkan memberitahu kedahsyatan kejadian banjir balak tersebut. Misalnya, Abdul Ghani Taib menceritakan, dari rumah saya yang tidak jauh dari sungai, saya nampak kayu-kayu balak mulai menghempas jalan raya dan rumah-rumah sekitar Telemong. Kalau kita menerima bulat-bulat dakwaan bahawa kepala air penyebab banjir besar di Bentong tersebut, kita rakyat yang mujur ada media sosial tak hadam begitu sahaja bahawa balak itu muncul secara kun fayakun. Balak melanda rumah sehingga jahanam ini bukan kisah biasa, bukan kepala air biasa. Tentu ada pertanyaan yang melirit dikemukakan oleh kita, rakyat yang mujur ada media sosial dan tidak lagi senang ditipu senang-senang. Kepala air satu faktor, tetapi balak itu tidak terbit tanpa semana-mana. Kata pakar geologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, pembalakanlah penyebab penggodolan hutan yang kemudian menyebabkan pula hakisan tanah tinggi bersifat ekstrim dengan bukit serta tebing sungai mudah mengalami tanah runtuh. Profesor Ibrahim menyuarakan hal ini pada bulan Januari 2021. Banjir balak pula terjadi Desember 2021. Maka kita boleh lihat bagaimana nasihat pakar telah dipersetankan.
Jadi, hujan lebat satu hal, balak satu hal. Jangan terpedaya dan syukurlah kita rakyat ada media sosial untuk tidak mudah dikekecauankan secara begitu sahaja. Bahkan sejak 2015, utusan Malaysia pernah membuat sorotan bahwa banjir di Karak Pahang antara lain disebabkan oleh aktiviti pembalakan. Dalam siasatan media tersebut, sejak tahun 1985 lagi, banjir lumpur dan balak telah menimpa rakyat tidak sudah-sudah. Untuk rekod, antara tahun tersebut, Pahang diperintah oleh Parti Barisan Nasional dengan UMNO sebagai teraju utama. Jadi kita bertanya lagi, milik siapakah balak ini? Pertanyaan Aminuddin Yahya, pengerusi pembela, ada pada penat lelah kajian dua orang ahli akademik. Untuk menjawab kemuskilan ini, rakyat yang acah bertanya, seperti Aminuddin boleh merujuk kepada perengganan dari buku tulisan Profesor Fadzila Majid Cook dengan tajuk The Challenge of Sustainable Forest Research Policy in Malaysia di halaman 98. Ia tidak berakhir di situ. Profesor Fadzila ada menjejarkan hujah-hujah lain yang menjolok rasa di halaman 101. Aminuddin boleh baca jika benar ikhlas mencari jawapannya. Bahkan jika Aminuddin Yahya, orang kuat ISMA, tidak terhenti setakat itu dan rajin membaca lagi, dia akan menemukan pula karangan ilmiah Profesor J. Karti Rahambi, bekas pemegang kursi sejarah Asia di Universiti Malaya dan mengajar di Cambridge. Dalam buku beliau, Nature and Nation, Forest and Development in Peninsular Malaysia, terbitan tahun 2005 oleh NUS Press, di mana di halaman 375 beliau turut menghuraikan perihal kerumitan isu pembalakan di negara ini. Disinilah menurut Karti Hambi, Wells datangnya dari Mahathir Mohamad yang pada bulan Januari 1993. Namun demikian, usaha Dr. Mahathir itu ada limitasinya. Seperti terlihat pada 8 Desember 2021 lalu, ia jelas tidak membuahkan hasil. Profesor J. Karti Hambi, Wells dalam buku beliau, Nature and Nation, Forest and Development in Peninsular Malaysia itu, khusus di halaman 375, menjelaskan serba sedikit mengapa perjuangan Dr. Mahathir Mohamad untuk membenteras pembelakan tersengkang. Aminuddin patut baca. Untuk pertanyaan yang banyak dikemukakan oleh media dan orang awam, milik siapakah balak ini? Dan untuk pertanyaan Aminuddin Yahya, pengerusi pembela itu, jelaslah jawapannya ada pada ketekunan dan keilmiahan kajian dua orang ahli akademik yang ikhlas dan jujur. Jika Aminuddin Yahya ikut baca dua buku yang saya sebutkan itu, dengan hati terbuka, dia barangkali akan pusing menyokong peratifikasian Konvensyen Antarabangsa ICERD. Tapi itulah Aminuddin, itulah dia. Kedua-duanya bukan Profesor Kongkang. Kajian dua orang profesor ini sungguh balak dan agam sifatnya jika rapi dibaca. Ya, mujur ada perpustakaan dan mujur ada buku elektronik. Mujur dua buku ini terjual di Amazon. Mujur ada pembaca muda tak kira apa fahaman politik yang gairah bertanya, mujur Dr. Mahathir masih hidup untuk kita bertanyakan kembali. Milik siapakah balak ini dan apakah yang terjadi pada bulan Januari 1993 itu? Mujur semua itu jika tidak pengumuman Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP yang mengesahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan, sama ada secara sah atau haram di hutan simpan lentang Bentong, akan memadamkan kisah-kisah balak menghempas jalan dan kediaman. Kisah tragik balak melanda keluarga dua orang kanak-kanak yang sedang bercuti, kisah kematian. Mujur ada laman web, ada portal berita atas talian, dan ada media sosial. Maka rakyat boleh melakukan kajian sendiri. Mujur betullah ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter dan ada Instagram. Maka dapatlah video dan foto banjir balak yang demikian menjahanamkan itu dapat dikongsikan oleh rakyat seluruh negara.
Syukur sungguh ada media sosial kita tidak senang-senang diperbodohkan lagi. Dipetik daripada Malaysia Kini, ditulis oleh Faisal Tehrani, pengarang dan fellow pengkaji di Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.